juga memalingkan mukanya bila ada seseorang mengaku berkenaan dengan apa-apa perbuatan zina dia. Terima kasih Ari. Jadi di samping kita ni kena jaga aib kita sendiri, kita juga kena jaga aib orang berkenaan dengan melibatkan maruah mereka. Kalau macam mana dengan Cina Lee tu? Apa masalah apa dengan Cina Lee? Okey, jadi itu yang saya katakan di sini dan Abi menyeru semua anggota masyarakat tidak terlibat menyebarkan fitnah dan kazaf ini dan kerana implikasi buruk akan mencemarkan maruah khususnya orang yang beriman dan benda ini akan terbalik ke seluruh dunia lah. Bukan saja di Malaysia saja dan seluruh dunia sedang memerhatikan kita yang masih lagi tak move on berkenaan dengan jenayah kazaf ini. Tuduhan kazaf ini. Ini adalah satu bagi saya benda yang tidak sihat lah untuk umat Islam dan juga golongan muda kita di Malaysia ni. Sudah-sudah lah kan. Ustaz Lee, pada saya Howard Lee, apa yang diperkatakan oleh beliau itu tidaklah menjadi satu kesalahan saya rasa. Adakah seorang Chinese boleh mengungkapkan ayat dalam ayat Al-Quran, baca Bismillahirrahmanirrahim, itu tak menjadi kesalahan ataupun Alhamdulillah. Sama juga bila dia berkatakan ati'ullah, ati'ur rasul wa ati'ul ulil amri. Adakah ia menjadi kesalahan? Kalau dia boleh mengungkapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, itu semua adalah ayat suci juga. Kalau itu tidak menjadi kesalahan pendapat ulama. So, adakah kamu rasa bila dia menggunakan ayat Quran kamu dah jadi kamu meroyan dan sebagainya? Apa yang menjadi kesalahan? Mana dalilnya? Saya tak nampak pun Ustaz-Ustaz PAS tegur dia. Tafsir dia tu salah. Tafsir dia tu salah, tegur lah. Kalau tafsir dia tu salah, tegur lah. Educate. Kita, dalam kita mendidik, kita jangan terlalu menghina. Ini masalahnya dengan orang Melayu. Kita suka mendidik dengan cara menghina. Bila kita mendidik dengan cara menghina, ini akan membuatkan orang lebih jauh daripada agama kita. Kita selalu, tak betul, kau ni tak payah bercakap lah, kau ni bukan ahli dia, kau ni nak tunjuk alim, kau ni nak tunjuk pandai, kau ni macam ini, kau ni macam itu. Kita menghina orang di samping kita mendidik. Jadi, apa dakwah kamu terhadap Islam? Kalau orang nak mendekatkan diri mereka kepada Islam tapi kamu menghina mereka bila mereka mendekatkan diri daripada Islam. Cubalah betulkan dia. Tak betul tu Howard, sebenarnya begini. Dah tegur dah dan bukan saja kamu tegur, bukan saya tak tahu, kamu ada yang telah, malah saya rasa ada pihak yang telah buat laporan polis terhadap dia. So it's your right, you nak buat laporan polis terhadap dia, itu terpulang kepada kamu. Tapi walaupun juga saya nak kalau boleh jawab berkenaan dengan macam mana Bala Chandran boleh mengaku dia boleh mimpi Nabi. Ini sangat rare seorang Hindu yang jumpa Nabi, ini sangat rare. Jumpa Nabi Muhammad bukan sekali, malah dia kata dia jumpa berkali-kali. Kenapa kamu tidak tegur seseorang yang bernama Bala Chandran yang telah bermimpi Nabi berkali-kali? Si Bala ni boleh beat Hadiawang, sebab kalau Hadiawang kata dia mimpi Nabi Muhammad sekali, dia mimpi berkali-kali. Kalau macam tu baik suruh Bala Chandran aja jadi presiden PAS. Okey. Dengar. Sebab saya pun pernah mimpi Nabi Muhammad. Dalam mimpi saya tanya pada Datuk Tuan Ibrahim. Datuk Tuan Ibrahim kata, ya mesti dia ada. Dia bukan kita bangsa. Dia tengok orang yang siapa yang baik yang dia mesti ada boleh lah. Tapi waktu saya mimpi bukan sekali, banyak kali dia mengaku beliau adalah, dia kata saya ni Nabi Muhammad. Itulah saya nasihat. Kalau Islam nak tegakkan dalam Malaysia, mestilah kita kena ikut parti PAS. Kita berjuang bersama-sama. Dan
PAS lantik beliau sebagai senator. Okey. Jadi tang mana yang kamu ni, tang Howard Lee yang menggunakan satu petikan Al-Quran supaya taat kepada pemimpin, kamu meroyan. Tak patutlah Howard Lee ni menggunakan ayat Quran kerana ini kamu bukanlah orang Islam dan sebagainya. Even kamu juga marah saya ni menggunakan beberapa hadis yang saya baca dan saya rasa saya boleh panjangkan kepada orang lain ilmu itu. Kamu marah, kamu sendiri di Twitter saya, kamu kata yang ni tunggang agama dan sebagainya. Adakah tunggang agama itu mutlak kepada parti PAS saja? Orang lain tak boleh berkongsi berkenaan dengan hadis Nabi. Orang lain tak boleh berkongsi dengan Imam Nawawi punya hadis. Adakah begitu? Adakah Islam itu tertakluk kepada parti kamu saja? Bila orang cuba untuk menyampaikan sesuatu yang baik berkenaan dengan agama Islam, kamu marah. Adakah begitu? Kamu bila orang bercakap berkenaan dengan Islam, kamu kata kita ni penunggang. Adakah Islam itu tertakluk kepada kamu saja untuk menyampaikan? Tapi apa yang kamu bawa berkenaan dengan Islam, kamu memberikan imej buruk kepada Islam tu sendiri dengan perangai kamu yang memfitnah siang dan malam. Kamu buka mulut je kamu fitnah. Datang pula satu ratu jelek yang masuk ke live orang, berjelir-jelir, berketawa, mengilai-ngilai. Itu ke yang kamu sanjung-sanjung? Yang itu yang tak tutup aurat, yang berjelir-jelir, yang mengilai-ngilai itu terbaik. Apa yang terbaiknya? Saya tak tahulah apa yang ada di kepala otak kamu. Sampai kamu tidak nampak mana yang baik, mana yang tidak. Saya tak tahulah kenapa kamu jadi terlalu naif dan kamu jadi terlalu bodoh untuk menilai sesuatu itu. Kami yang di sini bercakap berkenaan dengan apa saja yang kami bualkan hari ini, dan seterusnya berkenaan dengan isu Kazaf ni. Kami rasa kenapa perlu kami ni hari-hari membangkitkan berkenaan isu Kazaf. Kami nak educate supaya ramai yang boleh diselamatkan daripada menjadi bahan api neraka. Terpulang kepada kamu, kalau nak dengar-dengar, tak nak dengar, sila nak dengar-dengar, kalau tak nak dengar, sila keluar daripada live. Senang saja. Kalau kamu nak dengar, sila dengar. Kalau kamu rasa kamu tak boleh nak terima, kamu you are welcome to go somewhere else lah. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini adalah kami di sini adalah to educate lah. Kalau rasa panas telinga, panas hati nak dengar, silakan keluar daripada live ni. Dan Abin Perak lapor polis Kazaf kepada pada Jaib. Okey. Dan UMNO bahagian Batu, Ghulam Mustaqim kemarin membuat laporan polis di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia terhadap Ahli Parlimen Putrajaya Razif Majidin berhubung tuduhan rasuah dan ini adalah suatu yang wajarlah bagi saya. Saya harap ramai lagi orang akan tampil untuk membuat laporan SPRM kepada Razif Majidin ni dan seterusnya laporan polis kepada beliau. Okey. Ustazah Ratu Jelil. Okey, sebelum kita ke isu Kazaf ni, Ustaz Bala, dia tak nak dengar kita. Kita tak boleh bercakap berkenaan isu agama. Bala Chandran aja boleh bercakap pasal isu agama. Kalau Bala Chandran yang sokong PAS tu, yang bersama dengan PAS, cakap pasal isu agama, dia tepuk tangan. Kita tak boleh. Aku geram juga. Tu yang aku tunjuk video tu dekat Twitter, dekat TikTok tu kan. Sebab apa? Sebab diorang ni dah miring dah bagi aku. Okey, jadi hari ini kita menyaksikan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memperolehi satu pulangan yang besar di New York, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim dah tahan pukat, guys. Kenapa saya cakap dah tahan pukat? 15 wakil syarikat gergasi yang tersenarai dalam Fortune 500 bertemu Datuk Seri Anwar Ibrahim di New York semalam. Masya Allah, terbaik. Okay, this is a good news. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malah Bursa Malaysia dan Bank of America, CIMB, SSBC, Maybank, Standard Chartered siap anjurkan Forum Invest Malaysia di sana. This is a good news.
we are on the right track, guys. Pedulikan walau-walau semua kita sekarang ini menempa sejarah dengan Amerika. Datuk Seri Anwar Ibrahim ke sana dan kira-kira lebih 200 delegasi terlibat di Invest Malaysia New York. Alhamdulillah, sebab nak trolling di laut dalam kali ini, Tengku Zafrul bawa siapa? Tengku Zafrul bawa sekali the top salesman kita, iaitu Gubernur Bank Negara. Gubernur Bank Negara Datuk Syed Abdul Rashid Abdul Ghafur, Pengerusi Bursa Malaysia Tan Sri Abdul Wahid Omar, bawa sekali Ketua Pegawai Eksekutif Bursa Malaysia iaitu Datuk Muhammad Umar Swifi. Betul kot nama dia macam tu, betulkan kalau salah lah. Dan Pengurusi Suruhanjaya Security Malaysia Datuk Seri Dr. Awang Adik Hussein. Semoga usaha pertemuan dan penganjuran forum ini dapat menarik minat dan mengutuhkan keyakinan pelabur kepada Malaysia dan untuk ke Malaysia. Dan Invest Malaysia New York mengetengahkan hala 7 negara yang dibina melalui kerangka ekonomi madani dan disokong dengan Pelan Induk Industri Baharu 2030, Pelan Hala 7, Peralihan Hala 7 Tenaga Baharu dan Kajian Separuh Penggal RMK 12. Dan inilah yang saya katakan, kita sekarang ni bergerak ke arah yang lebih maju lagi. Kita on the right track. Kita ada seorang Perdana Menteri yang the best, yang terpaling perform, yang mendapat nama. Barang siapa? Tu ambil atas tu, duit ada dah. Alhamdulillah, syukur sangat guys. Seriously, I'm like 10 kualiti yang korang kena tahu yang Datuk Seri Anwar Ibrahim ada setelah 9 bulan lebih sebagai Perdana Menteri, yang tiada pada Mahyadin dan juga Ismail Sabri dan juga siapa lagi? Atuk Saka. Dia berdebat bersemuka dalam sesi PMQ dengan apa sahaja soalan yang pembangkang nak ajukan kepada dia di parlimen oleh pembangkang. Dan rakyat di negara lain sentiasa nak dengar ceramah Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam temu Anwar dibuat di community business dan rakyat bila PMX datang ke negara mereka. Contohnya macam di Indonesia baru ni. Ramai yang telah menunggu-nunggu Datuk Seri Anwar Ibrahim nak kata apa. Malah ada yang bangun yang mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, you are an inspiration. Itu rakyat negara luar. Rakyat di Singapura dan juga di Indonesia. Tapi rakyat negara sendiri masih lagi duduk ratik berkenaan dengan isu yang boleh menjatuhkan beliau. Dan dia ni Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia sangat agresif berjumpa pelabur-pelabur luar negara untuk promosi Malaysia. Guys, when you see muka Tengku Zafrul masa dia jadi menteri semasa Muhyiddin dan juga Ismail Sabri, you tengok muka dia sekarang. You tengok muka dia sekarang, muka dia, ya Allah ya Tuhanku, happy gila. Dia bangga gila muka dia, saya tengok. Sebab apa? Begitu, sebab saya nampak dia ada seorang ketua yang perform, yang dihormati dan kerja dia lebih senang lagi. Dan ucapan yang meyakinkan dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan tanpa teks dan PDF untuk fahamkan visi dan misinya. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia berani menghadap rakyat dan pelajar untuk disoal dalam temu Anwar tu sendiri. Thank you, Chia. Dan hubungan akrab pemimpin di dunia barat, di timur, dan dia ini adalah pemimpin bertaraf dunia. Dan dia ada hubungan baik ulama-ulama dunia Islam. Ucapannya berisi dengan karya klasik dan moden. Dia penuh dengan disiplin, tidak kaku dan tidak sendu. Ucapan berinspirasi dan mendidik. Banyak lagi sebenarnya, nanti kita kupaskan lagi, suruh Ahmad Mursi kupaskan lagi. Saya cuma menyampaikan. Dan dia sangat friendly dengan rakyat, dia sangat friendly dengan kaki tangan awam, dia sangat friendly dengan wartawan, dia sangat friendly dengan kawan-kawan lama. Dia tak pernah lupa tempat dia jatuh. Even dia pernah ke penjara untuk melawat dan sebagainya lah. Tapi saya nak beritahu di sini, if you don't like him, jangan fitnah. Bagi dia buat kerja. Sebab kita tak ada masa untuk tukar Perdana Menteri yang gagal. Kita nak Perdana Menteri yang perform, seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Even Barisan Nasional realise it.
they never had a prime minister that worked so hard macam Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Not even whoever lah sebelum ini. Dan berkenaan dengan satu lagi video lama Fuzia Saleh yang dia pergi beli barang tu adalah video lama, dan Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup telah membuat satu laporan polis berhubung dengan serangan bermotif politik terhadap beliau. Dan video itu itulah yang dia membeli barangan keperluan rumah, dan video itu rasanya pada bulan Julai. Dia dipaparkan membeli barangan seperti biskut, mi segera, sardin, tepung, minyak masak dengan bajet RM200, dan video itu dirakam pada Julai lalu apabila JCOM terpaksa mengubah surat infografik kontroversinya berhubung dengan kos sara hidup berikutan kritikan netizen lah. Dan dia memberitahu Malaysia Kini bahawa dia percaya percubaan itu sengaja untuk menyebarkan maklumat salah berkenaan dengan isu berkenaan, dan sesiapa yang menyebarkan video tersebut akan dikutip lah, senang cerita lah, kita pendekkan ayat. Okey, baik. Apa motifnya sekarang ni, saya nak tanya. Kalau seseorang yang mahu timbulkan kemarahan netizen dengan mengambil satu video lama yang dibuat konteks yang berbeza ketika waktu tersebut, tapi dia spin dengan naratifnya berubah, jadi inilah bila dia nak assassinate orang punya karakter, inilah yang terjadi. Dan saya tengoklah sekarang ni kerajaan sekarang diserang pelbagai penjuru, di parlimen diserang bertubi-tubi, dimomokkan, tidak beri peruntukan kepada pembangkang, diserang dengan tuduhan kazaf. Di media sosial banyak akaun palsu diwujudkan. Tentera FB palsu ini bergabung dengan walaun. Mungkin walaun ada 5 akaun FB mungkin lah yang fake ini. Dan mereka ini membantai teruk kerajaan Madani. Tapi saya rasa banyak akaun fake ni bukanlah rakyat yang memang rakyat pun. Dia sengaja membuat provokasi lah dengan mengatakan macam-macam lah kepada kerajaan perpaduan hari ini. Itu belum lagi cerita tentang iklan berbayar yang pembangkang memburukkan kerajaan di semua platform. Di peringkat awam pula, bahan asas seperti gula, beras dan telur berkurangan, dan bila ada YB tengah spot check dan jumpa bahan yang disembunyikan, wujud konspirasi terancang segelintir pegawai atasan dan pihak tertentu. Jadi kita tak heran ada deep state juga di dalam kerajaan itu sendiri. Di peringkat menteri tiada berita sahih yang sampai, dan signal ini sangat bahaya untuk kerajaan Madani. Kita tahu tujuannya hanya satu, mula dengan persepsi buruk kerajaan Madani yang teruk dan sebagainya. Tetapi yang hairannya kerajaan Madani sentiasa yakin orang awam tahu situasi sebenar dengan overconfident. Tio, thank you. Jadi penerangan kepada rakyat akhirnya adakah benar-benar sampai? Adakah agensi terlibat benar mainkan peranan? Bukan apa. Sebenarnya kita orang ni dah muak dengan puak-puak penyakau yang nak jadi Perdana Menteri ni, yang nak berkuasa balik. Cukup-cukup lah. Kami dah tak nak dah zaman hitam masa korang menjadi kerajaan dulu, yang korang tak buat kerja, ada menteri-menteri kayu keluarkan dalil untuk sembunyikan kelemahan korang dan sebagainya. Sudah-sudahlah. Jadi saya lihat hari ini kan, malang sekali lah kita nampak kenapa kita masih membicarakan isu kazaf ini. Bila ramai orang Melayu yang mengaku beragama Islam sengaja tidak mahu faham apa itu hukum kazaf. Sama macam seorang peguam yang mengaku peguam semalam, tapi kita nampak memang sengal. Thank you Delio K. Dan lebih rela menghadap Allah Ta'ala satu hari nanti dengan membawa dosa jenayah kazaf ini semata-mata dia nak menjatuhkan kerajaan hari ini. Mungkin saya rasa dia fikir Allah adalah hakim yang dia boleh sogok kot untuk melepaskan diri daripada hukuman yang menanti bila dia mati nanti dalam keadaan yang tak sempat bertaubat atau mohon maaf daripada pihak yang dia aibkan dengan tuduhan yang berbentuk jenayah kazaf ini, yang di-share-sharekan, disampaikan kepada orang ramai. Dan kalau kita dapat lihat seorang MP melakukan kazaf di dalam dewan, tapi ada MP-MP lain termasuklah yang mengaku ulama itu tidak tegur. Kenapa? Pertama,
Sebab fikrah mereka itu politik. Mereka tak merasakan perkara itu seolah-olah berdosa. Berdosa selama mana pun tak apa selagi menguntungkan mereka. Kedua, saya rasa mungkin mereka rasa berdosa tapi hanya menegur dalam hati atau menegur di belakang kerana mereka ni bersedia nak buat konten. Kerana mungkinlah saya rasa dalam masa yang sama PPBM nak buat pemilihan parti nanti. Masa inilah masing-masing berkokok nak tunjuk hero lah. Ketiga, mereka semua ni ulama kebetulan saja. Ilmu tak tinggi mana sebab ada jawatan dalam parti berlabel Islam, sering berceramah, lalu mereka pun digelar ulama. Kesimpulannya, kita mengaku bila ulama masuk politik, maka ramai yang pandang mereka ni sebagai ulama. Tapi mereka sebenarnya walaupun mereka ni ulama, kita kena pandang mereka sebagai ahli politik bila mereka ni masuk ke arena politik. Kerana mereka mungkin akan menormalisasikan dosa itu sendiri. Jadi getih lah kadang-kadang cakap dengan walaun ni kan. Tapi saya, first of all, I don't really target any walaun lah. Serius. Dan satu saja sebelum saya naikkan orang. Anak-anak muda yang mungkin belasan tahun dan awal 20-an. Sekarang korang mula fahamkan kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dikaitkan dengan liwat. Kerana liwat ini, kesan penghinaannya dan kezalimannya di atas Kazaf ini terhadap seseorang itu kekal sampai bila-bila. Saya ulang sekali lagi, kerana kesan penghinaan liwat ini dan kezaliman atas Kazaf ini terhadap seseorang itu akan kekal sampai bila-bila. Kenapa tidak rasuah? Kenapa tidak penyelewengan? Mereka boleh haja reka penyelewengan. Mereka boleh haja reka cerita berkenaan dengan rasuah. Boleh haja reka. Kalau liwat boleh direka, kenapa tidak rasuah? Boleh. Kerana mereka tahu Anwar Ibrahim tidak akan tumbang dengan tuduhan rasuah mahupun penyelewengan. Tidak. Nak tuduh Anwar Ibrahim dengan rasuah penyelewengan ni susah kerana ada perlu bukti-bukti transaksi yang berkait dengan nombor. Liwat ini lebih mudah. Hanya perlukan satu lubang jubur saja. Ni aku geram lah ni. Seorang pelakon mangsa yang sabar. Maka itulah jalan terbaik untuk menjatuhkan seorang Anwar Ibrahim yang dengan cara yang penuh jijik, dengan cara yang penuh hina, iaitu liwat. Senang dan mudah diungkap melalui mulut-mulut yang kotor, hati-hati yang busuk, perangai-perangai yang setan, kan? Dan dengan liwat ini boleh disumbat Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dengan segala pakej tomahan yang liar. Disambut oleh orang-orang yang jahil ni. Liberal, sekular, sosialis datang dari pangkalnya bernama jenayah Kazaf ini. Maka senanglah Melayu-Melayu ni ditipu oleh penyangak-penyangak Melayu supaya menjauhkan diri daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Thank you Pale Kimpa. Apa tu? Susahnya nama you. Pale Kimpa lebih. Pale Kimpebe. Kamu sakau lah sebanyak mana pun tak mengapa. Kerana perisai kekabalan kamu ialah melawan seorang Anwar Ibrahim hanya kerana jenayah yang direka-reka yang berbentuk Kazaf ini. Orang tu sakau tak masalah. Kami lebih mementingkan moral pemimpin itu. Kamu tak tahu yang kamu persoalkan moral orang itu. Tengok keluarganya macam mana. Isteri dia macam mana. Bagaimana mereka menjaga aurat, menjaga pertuturan, menjaga silaturahim. Kau pernah nampak tak apa-apa kes di mahkamah membabitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim punya anak? Lelaki ke, perempuan ke, cucu ke? Hanya kerana dia pernah dituduh dan berkali-kali dituduh benda yang sama, sebab tak boleh nak babitkan dia mengenai penyelewengan dan rasuah. Kamu boleh halalkan semua rasuah-rasuah pemimpin kamu.
Kamu ditipu oleh penyangga-penyangga ini supaya menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan isu yang direka-reka berkenaan dengan moral beliau. Dia ada orang 6 orang anak lah. Dia pun ada maruah. Tapi balangnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau orang yang benar, dia tidak akan tumbang senang-senang, babe. Anwar Ibrahim yang kamu jijikkannya setiap hari kini menjadi pemimpin negara orang nombor 1. Tuhan mengangkat darjat Anwar Ibrahim yang dihina di tirai besi, hari ini berdiri gagah memimpin Ibu Pertiwi kita ni. Dan kamu meracau setiap hari, memfitnah setiap hari. Wallahu akhirul makirin. Malangnya menjadi seorang Islam yang dipilih lahir dengan agama yang suci ni, dipilih sebagai seorang Islam tapi refuse untuk menjalankan apa itu sebenar kehidupan seorang Muslim. Malang sekali bagi kamu. Satu hal yang kita boleh perhatikan dengan dan amati ialah Tuan Guru Haji Hadi, Presiden PAS. Walaupun banyak yang tidak bersetuju dengan PMX menyerang mengenai banyak isu. Thank you Ain, thank you Ali. Beliau tidak pernah sekali pun mengeluarkan tuduhan liwat kepada PMX. Boleh saja Tuan Guru mengatakan PMX berliwat kerana dijatuhkan hukuman oleh mahkamah. Tapi saya tak pernah dengar kenyataan daripada beliau mengatakan begitu daripada mana-mana media. Malah banyak kenyataan media rasmi PAS dan Tuan Guru Haji Hadi tidak mempercayai tuduhan liwat tersebut mahupun mahkamah telah menjatuhkan hukuman. Ini menunjukkan Tuan Guru arif mengenai hukum qazaf dan berdosa besar yang dilakukan oleh beliau. Dia sendiri menulis buku mengenai qazaf itu. Yang kedua, beliau tak yakin dengan tuduhan liwat kepada PMX. Dan yang ketiga, beliau sendiri ikhlas dan yakin memperjuangkan hukum hudud yang sebenar. Kita mungkin ada banyak tidak bersetuju dengan PMX dan Tuan Guru Haji Hadi. Tapi dalam bab qazaf, kita kena berhati-hati. Dosa qazaf berat kesaksiannya ditolak seumur hidup. Okeylah, saya naikkan orang lah. Hello? Cik Daddy Cop, silakan. Cik Daddy Cop. Buka mic, silakan cakap. Awak naik untuk diam ke?